Assalamualaikum semua. Bertemu kembali untuk sesi kedua kita, iaitu berkaitan dengan topik penilaian amali. Seperti biasa, saya mohon semua peserta memberi tumpuan serta mencatatkan perkara-perkara penting untuk kita discuss. Sebaik saja saya habis memberi penerangan berkaitan perkara ini. Pada sesi yang lepas, kita sudah mengetahui bagaimana hendak membangunkan bahan yang sesuai dengan aplikasi WhatsApp. Apa yang kita lakukan adalah menyusun semula lesen yang sedia ada supaya ianya ringkas dan mencapai objektif. Elemen kreativiti serta kepakaran yang ada pada pensyarah memainkan peranan utama dalam menarik minat pelajar untuk belajar secara atas talian. Dalam mencapai hasil pembelajaran, terdapat dua perkara penting yang perlu dilihat serentak semasa membuat perancangan. Pemilihan suatu pengajaran perlulah selari dengan kaedah penilaian. Seperti contoh, jika hendak pelajar lancar bercakap dalam bahasa Inggeris, penilaian paling sesuai adalah speaking test. Ini kerana pensyarah dapat mengukur tahap kelancaran semasa pengujian dijalankan. Tetapi, jika pelajar ini tidak cukup vocabulary, maka pelajar tersebut tidak boleh membuat ayat dengan baik semasa ujian dijalankan. Oleh yang demikian, pengisian pengajaran perlulah fokus kepada aspek tersebut melalui teknik-teknik penyampaian yang bersesuaian. Aplikasi WhatsApp bukanlah satu aplikasi yang dibina khusus untuk pengajaran, tetapi ia boleh membantu sebahagian daripada proses pengajaran kita. PNP melalui aplikasi WhatsApp ini membolehkan kita menghantar maklumat awal berkaitan pengajaran untuk pengetahuan awal pelajar. Ini membantu kefahaman pelajar apabila mengikuti rakaman pengajaran semasa kelas online berlangsung. Selain itu juga, kita boleh share link video-video demonstrasi dalam YouTube bagi membantu pensyarah meningkatkan lagi kefahaman pelajar. Kelebihan belajar secara online ini, ia membolehkan pelajar berhenti pada tahap mereka tidak faham dan mengulangkannya semula. Ini amatlah membantu pelajar dalam menjawab ujian atau menghantar tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Sebagai seorang pensyarah, kita perlu tahu bila masanya hendak menjalankan penilaian secara formatif atau secara summatif. Cuma, apa yang saya nak kongsikan di sini, formatif itu wujud setiap kali kita membuat sesi pengajaran. Tetapi, kedua-dua penilaian ini tidak perlu duduk bersekali kerana ianya mempunyai tujuan yang berbeza. Dalam slide ini adalah jenis penilaian amali yang selalu kita jalankan. Apa yang saya nak tekankan, kita kena tahu tujuan utama ianya diwujudkan. Bukannya hanya sekadar untuk melengkapkan apa yang ada dalam silibus. Berdasarkan OBE, proses pengajaran adalah berbeza bagi setiap penilaian. Cuma terdapat beberapa kes sahaja ianya boleh disamakan. Oleh itu, bukan semua proses pengajaran topik berkaitan amali ini perlu dijalankan dalam bengkel ataupun makmal. Saya hendak berkongsi salah satu contoh topik berkaitan amali yang saya plan untuk mengajar melalui WhatsApp. Penilaian summatif saya hanya wujudkan pada subtopik 3.4 kerana saya menggunakan penilaian jenis projek. Dalam melengkapkan penilaian projek ini, ianya adalah merangkumi keseluruhan kandungan dalam topik 3. Oleh itu, sebahagian daripada penilaian projek ini dijalankan melalui WhatsApp. Apa yang perlu pelajar buat? Pelajar perlu menghantar proses kerja yang mengandungi parameter yang digunakan dan juga proses untuk menyiapkan projek mereka sebelum hendak melakukan di bengkel kelak. Kita tangguhkan dahulu sesi kita bagi memberi ruang kepada semua peserta untuk bertanya dalam sesi perbincangan selepas ini. Seperti biasa, peserta juga digalakkan memberi pendapat kepada persoalan yang ditanya oleh peserta lain. Jika tiada persoalan, mohon untuk nilai sesi ini dari skala 1 hingga 5 bintang
jika ia amat membantu anda. Kita akan jumpa semula pada bahagian kedua selepas ini. Sekian, terima kasih.